Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selamat datang cikgu ucapkan kepada semua anak-anak pelajar yang cikgu kasihi ke kelas bimbingan perdana MPDCA SPM bagi tahun 2021. Okey, jadi cikgu harap anak-anak semua dah bersedia dan insya-Allah sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, dekat sini cikgu ada share satu link Jamboard. Nanti jika ada soalan yang melibatkan pengiraan, cikgu nak minta kerjasama kamu, tolong boleh tuliskanlah jalan kira dekat link Jamboard tersebut. Jadi sebagai memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, boleh tak cikgu nak minta seorang pelajar lelaki jadi penghulu untuk bacakan doa? Ada tak? Tak maulah sebut nama, dah besar dah. Siapa-siapa, seorang pelajar lelaki boleh tak jadi penghulu? Kita mulakan dengan doa belajar. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya. Siapa? Okey. Boleh Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina abwaab rahmatik wanshur alaina khazaina birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sufi. Sufi dari sekolah mana Sufi? Al-Masyhur. Al-Masyhur tadi. Okey, jadi mungkin ada yang baru pertama kali tengok cikgu pada malam ni. So kita santai-santai saja malam ni. Kita nak relax-relax saja. Dan kamu responlah pada soalan-soalan nanti. Okay, InsyaAllah cikgu perkenalkan diri dulu. Okay, macam kamu tengok dekat skrin cikgu ni. Okay, ini adalah sedikit profil ringkas berkenaan dengan cikgu. Nama cikgu, Cikgu Hasnita binti Andy Mario. Dan cikgu berasal dari Tawau, Sabah. Okey. Tapi dah lama dah duduk kat Penang ni. Lepas SPM, cikgu memang sambung belajar di sini, matrikulasi. Kemudian terus sambung di USM, kampus kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan kimia. Lepas tu cikgu sambung ambil diploma pendidikan dekat Maktab Perguruan Tun Abdul Razak di Kota Samarahan, Sarawak. Okay, dan sekolah pertama cikgu adalah di SMK Teluk Datuk dekat Selangor, Banting Selangor. Kemudian cikgu berpindah ke St. George's Girls School SGGS, SMK Perempuan St. George Pulau Pinang pada 2007 dan 2009 cikgu pindah pula ke SMK Bagan Jaya sampailah ke hari ini insya-Allah. Kalau sesi pertama dulu kalau cikgu tak silap Cikgu Salimah ada kan? Sharing daripada Cikgu Salimah. Cikgu Salimah tu kawan cikgu lah dekat SMK Bagan Jaya. Dia ajar tajuk elektron kalau cikgu tak silap, betul Elektronik, okey, elektronik. Okey, sorry, elektronik. Kemudian sesi kedua oleh Cikgu Alias iaitu tajuk Kanta. Dan insya-Allah malam ni cikgu akan teruskan dengan tajuk Haba. Okeylah, kamu boleh join Telegram channel cikgu, Fizik Cikgu Hasnita kalau kamu type dekat Telegram tu ataupun belajar demi ilmu. Adalah sedikit bahan-bahan cikgu kongsikan dekat sana. Dan boleh juga follow channel YouTube cikgu, Cikgu Hasnita khususnya yang belajar dalam DLP lah. Sebab insyaAllah cikgu adalah buat sikit-sikit video tentang PDPC berkaitan dengan fizik khusus untuk DLP lah. Tapi baru saja mula tahun ini untuk form 4. Baru sempat buat sampai gravitation saja. InsyaAllah Okey. Okay, dekat sini tengah azan sebenarnya. Okay, so tajuk malam ni cikgu akan sentuh satu standard kandungan saja, 4.4 hukum gas, iaitu gas law lah kalau dalam bahasa Inggeris. Okey, dan nanti kita tengok sedikit sebanyak apa yang ada dalam gas law ni dan kita akan buat sedikit latihan. Okey, cikgu berhenti sekejap boleh? Kita bagi menghormati azan sebentar. Boleh ya? Boleh. Okey okay, sekejap.
Okey anak-anak, baik kita sambung ya. Kita mulakan kelas pada malam ini. InsyaAllah yang cikgu bagi tahu tadi, malam ni cikgu akan sentuh untuk kupas satu tajuk saja iaitu standard kandungan yang keempat, 4.4 hukum gas gas law 4.4. Okey, so apa yang ada dalam tajuk ini? Okey, kalau kamu ingat lagi apa yang kamu belajar pada tahun lepas, okey, semuanya ada empat standard pembelajaran yang kamu kena kuasai. Okey, so sedia semua kita masuk gear pelan-pelan Kita mula. Yang pertama ni kamu kena tahu terangkan apa itu tekanan, apa itu suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas. Okay, to explain pressure, temperature, volume of gas in term of behavior of gas based on kinetic theory of gas. Alright. Nanti kalau cikgu terlalu laju, tolong bagi tahu dan sepanjang cikgu kongsikan ni, kamu boleh tanya apa-apa soalan ataupun boleh respon secara aktif. Okay. Okay, kita tengok contoh dekat sini. Okay, kita mulakan dengan satu contoh. Okay, apa gambar yang kamu boleh nampak dekat skrin cikgu ni? Boleh respon? Kereta. Ada kereta. Kat atas tu ada kereta. Dekat bawah tu, apa yang obvious tengok dekat bawah tu? Airbag. Airbag. Okay, you can see there is a car and airbag in this screen. Dia kata udara dalam tayar boleh menyokong berat kereta. Okay, manakala gas nitrogen dalam beg udara menahan pemandu daripada bergerak ke hadapan semasa pelanggaran. Okay, kita nak lihat apa kaitan kedua-dua gambar ni. Gambar ni kita panggil stimulus lah kepada tajuk yang kita nak bincang. Okay, the air in the tire able to support the weight of the car. While the nitrogen gas in the airbag stop the driver from moving forward during a crash. Okay. So kita nak tengok dalam tayar tu dia ada apa. Dan dalam airbag tu dia ada apa yang membantu dia menjalankan fungsi kerja dia. Okay. Ada apa dalam tayar? Ada apa dalam airbag? Ada? Ada? Ada gas. Ada gas. Okay, very Molekul good. gas. Ada molekul gas. So bila ada molekul gas, pertama kita nak kenal apa ciri-ciri molekul gas yang ada dalam tu, macam mana mereka boleh, macam mana gas boleh support berat kereta ataupun boleh bantu semasa pelanggaran contohnya airbag. Okay, so dalam aktiviti pertama ni kita nak lihat pemerhatian terhadap kelakuan molekul gas melalui satu simulasi komputer. So you can see this is a computer simulation. The blue and red dot represent gas molecule. Ini mewakili molekul gas dalam satu sistem yang tertutup. Okey, secara kasarnya apa yang kamu faham daripada simulasi ni? Apa yang kamu lihat dekat sana? Gas bergerak secara rawak. Dia bergerak secara rawak, bagus. Lagi? Dia berlanggar dinding. Yes, dia berlanggar dengan dinding bekas. Dia bergerak secara rawak dan menghentam dinding bekas. Okey, itu yang dapat kita lihat. Okey. Dan kita tengok daripada sini sebenarnya ada beberapa perkara yang boleh kita perhatikan. Okay, first is the movement of the gas molecule. So you can see that it move in random. Dia bergerak secara rawak. Rawak ni tak ada arah tertentu lah, bebas. Bagaimana pula dengan ruang yang diisi oleh molekul gas? What can you say about the space filled by the gas molecule? Adakah dia memenuhi ruang? Adakah dia pergi ke segenap bahagian? Itu maksud dia. So, kita katakan dia memenuhi ruang, memenuhi bekas. Okay. The gas molecule occupy spaces. Okay. Bagaimana pula dengan arah pergerakan molekul? Arah dia, the direction. Dia pergi ke semua arah. Dia bergerak secara rawak ke semua arah. Tak ada arah yang tertentu. Okay, dan bagaimana pula dengan pelanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas? Kamu tengok kekerapan pelanggaran tu kerap ke atau jarang-jarang sekali dia berlanggar? Kerap. Boleh nampak, yes, dia berlanggar dengan kerap. Okay, the collision between the gas molecule and the wall of the container occur infrequent. Berlaku dengan kerap. So ini apa yang kita faham daripada ciri-ciri gas di dalam satu sistem yang tertutup, iaitu teori kinetik gas. Yang kita belajar dalam teori kinetik gas. So kita dah tahu dalam tayar tadi adanya molekul gas yang membolehkan dia menyokong berat kenderaan tersebut. Okay, sekarang kita nak tengok pula kewujudan tekanan gas. Okay, kita dah tahu ada gas, kita dah tengok simulasi tadi.
Okay, kita nak jawab pula persoalan ini. Okay, mengapa tayar yang pancit tidak dapat menyokong kereta? Why does the inflated tire cannot support a car? Kenapa? Tengok gambar ni. Tayar pancit. Macam mana nak jawab soalan ni? Najiha? Siapa? Jazlan. Siapa nak jawab? Cuba respon. Kenapa tayar yang pancit tak dapat menyokong kereta? Tayar yang pancit tidak mempunyai molekul udara di dalamnya. Okay. Jadi sebabkan bukan ketiadaan, macam kekurangan udara lah. Bila kekurangan molekul udara ni, mana kekerapan molekul udara berlanggar dengan dinding bekas ataupun kita cakap permukaan dalam tayar tu berkurang. Okay. Jadi keadaan tayar tu dia tidak menjadi, orang panggil apa, dia tak kembang lah untuk support kereta tu. Tak cukup tekanan Okey, bagus Jazlan. Terima kasih. Okey, so soalan dia, jawapannya mudah saja sebabnya tiada udara ataupun tiada gas yang menyokong kereta. Dalam tu tak ada gas, tak ada molekul. So bila tak ada udara, bila tak ada gas, maknanya tak wujud tekanan yang cukup untuk menyokong berat kereta. Soalan kedua ni dia tanya pula bagaimanakah udara di dalam tayar dapat menyokong berat sesebuah kereta. Dah dijawab juga oleh Jazlan tadi dengan adanya tekanan yang terhasil daripada pelanggaran molekul udara dengan dinding dalam tayar. Okay. So ini konsep yang kamu harus jelas bagaimana tekanan gas wujud dalam sesuatu sistem yang tertutup. Okay. Okay, kita tengok pula sama juga kes dengan belon ni. Okay, cuba kamu tiup sebiji belon. Kemudian kamu cuba tekan dengan tangan. Okay, try to compress the balloon with your hand. Kenapa dia tak jadi kempis? Bila belon tu maknanya bila kita lepas dia akan balik semula kepada keadaan asal. Okay, apa berlaku dekat sana? Kenapa belon tu tak kempis? Sebab ya? Sebab apa? Bagus, sama juga jawapannya, sebab ada tekanan. So tekanan yang ada dekat dalam tu dia akan hasilkan daya pada dinding belon. Okay, the air pressure exert a force on the inner wall of the balloon. Okay, so ini konsep awal yang kamu harus faham lah. Okay, sekarang kita nak tengok sama jugalah kadang-kadang kita tengok bila kita beli barang kan dia cover dengan plastik macam ni. Tujuan dia untuk elakkan daripada rosak lah. Dia guna konsep tekanan dekat sini. Okay, sama juga dekat bawah ni. So semua yang kita lihat tadi ni, contoh yang kamu lihat ni, kita dapat jelaskan melalui kelakuan molekul gas itu berdasarkan teori kinetik gas. Okay. So teori kinetik gas yang inilah tadi. Yang pertama, molekul gas dia sentiasa bergerak secara rawak. The gas molecule always move in random. Okay, kemudian yang kedua, mereka berlanggar antara satu sama lain serta dinding bekas secara kenyal. Okay, cikgu nak tanya, pelanggaran yang mana yang akan hasilkan tekanan? Pelanggaran sesama molekul ataupun pelanggaran molekul dengan dinding bekas? Molekul dengan dinding bekas. Yes, itu yang kamu harus faham. Bila dia langgar dengan dinding, baru dia akan hasilkan tekanan daripada formula P equal F divide A kalau kamu ingat. Okay, dia ada daya bertindak ke atas permukaan, so dia akan hasilkan tekanan. Okay, dan yang ketiga, setiap kali pelanggaran berlaku terdapat perubahan momentum. Kamu belajar di bab 2 kalau kamu ingat apa itu daya, kadar perubahan momentum. Okay, rate of change of momentum. So dia akan hasilkan daya dikenakan ke atas dinding. Dan hasil daripada daya yang bertindak ke atas dinding lah yang kita panggil sebagai tekanan. Okay, boleh Okay. So ini teori kinetik gas. Teori kinetik gas ni kena ada dalam kepala lah. Okay, daripada mula sampailah poin yang terakhir tadi. Bagaimana tekanan gas itu terhasil dalam satu bekas yang tertutup. Okay, kita nak tengok seterusnya. Okay, kita nak tengok dalam aktiviti ini apa pemboleh ubah yang mempengaruhi kelakuan sesuatu gas. Okay, dalam hukum gas ini ada berapa kuantiti yang terlibat? Okay, boleh sebutkan tak? 3. Okay, apa dia? Boy's law. Dia punya kuantiti dia. Bukan nama hukum dia, dia punya kuantiti.
Temperature, pressure, volume. Okey, bagus. Tekanan, isi padu dan suhu. Okay, temperature, pressure and volume. Okay, kita nak lihat beberapa simulasi dekat sini lah. So kalau kamu tengok dekat depan ni, yang pertama ni kalau kamu lihat, greater volume, lower pressure. Ini less volume, higher pressure. Ini boleh kait dengan hukum yang mana satu? Which law relate to the first simulation here? Charles law ke, Boyle's law ke, Gay-Lussac law? Volume dengan pressure. Volume dengan pressure hukum apa? Boyle. Ya, hukum? Boil. Boyle. Okay, Boyle. bagus. Hukum Boyle. Okay, dan yang second ni, second example. Kamu boleh tengok isi padu berubah dengan suhu. So ini hukum apa? Which law relate volume and temperature? Charles. Charles law. Kita panggil dia Charles law. Hukum Charles. Okay, bagus Okay. Dan tengok seterusnya. Okay, kita tengok dekat sini satu short demo tentang hukum Boyle. Kalau kamu lihat, bila pelajar ni, cikgu play lah video dia ni. Okay. Bila pelajar ni dia tutup. Okay, dia tutup muncung sebuah pisyagari ni, tolak ombor ke dalam. Cuba perhatikan apa berlaku pada isi padu belon tu. Apa jadi pada belon? Nampak tak belon merah tu? Bila dia tolak pisyagari ke dalam dan tarik keluar, boleh nampak tak perubahan saiz pada belon merah tu? Nampak? Boleh nampak Ya, apa jadi bila dia tolak piston ke dalam? Kamu boleh lihat isi padu belon Tambah. kurang. Dan bila dia tolak piston keluar tu, so dia akan bertambah. Okay, so isi padu berkurang, tekanan bertambah. Dekat sini soalan dia, apa berlaku kepada isi padu dan tekanan di dalam pisyagari apabila pelajar tu tolak ombor piston, tolak ombor ke dalam pisyagari? So kamu boleh lihat isi padu berkurang manakala tekanan bertambah. Tekanan ni kita boleh rasa dekat hujung jari ni yang tutup muncung pisyagari tu. Kamu akan rasa satu tolakan pada hujung jari kamu menunjukkan tekanan bertambah. Okay, so daripada contoh yang ringkas ni, kita boleh kenal pasti dua pemboleh ubah yang mempengaruhi kelakuan gas, iaitu Isi padu. isi padu dan Tekanan. Yes, very good. So the two variable affect the behavior of gas here is volume and pressure. Okay, isi padu dan tekanan. Okay, sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Okay, apa berlaku kepada suhu dan isi padu udara apabila udara dalam tabung uji ni dipanaskan secara perlahan-lahan? Okay, if we heat the air in the test tube slowly, what happened to the temperature and volume of the air? As you can see in this simulation. Tengok jadual tu. Boleh tengok juga bacaan pada termometer. So macam mana nak tulis? Suhu bertambah. Suhu bertambah, isi padu? Isi padu udara bertambah. Isi padu pun bertambah. So dekat sini kita boleh lihat, yes. Isi padu bertambah, suhu bertambah. Temperature increases, volume increases. So apakah dua pemboleh ubah yang mempengaruhi kelakuan gas dekat sini? So Suhu dan isi padu. Suhu dan isi padu. Volume and temperature. Bagus So daripada dua aktiviti ringkas ni A and B, kita dapat lihat ada tiga pemboleh ubah yang mempengaruhi kelakuan sesuatu gas. So there are three variable affect the behavior of gas, which are pressure, volume and temperature. Tekanan, isi padu dan suhu. Okay, so far boleh follow cikgu Boleh. Okay, bagus. Okay, kita tengok pula. Okay, macam mana kita tahu dah ada tiga. Isi padu, suhu dan tekanan. Okay, apa kaitan dia dengan teori kinetik gas? So isi padu ni dia adalah sama dengan isi padu bekas. Okay, udara tu dia tak ada saiz, gas tu dia tak ada bentuk yang tetap kan, so dia akan follow. Okay, sama dengan isi padu bekas. Suhu. Bagaimana kita kaitkan suhu dengan teori kinetik? Suhu ini sebenarnya mewakili tenaga kinetik purata. Okay. Kalau suhu dia tinggi, maksudnya tenaga kinetik gas tu adalah tinggi. Okay. Manakala tekanan pula, apabila molekul berlanggar dengan dinding bekas, melantun semula,
satu perubahan momentum berlaku, daya dikenakan pada dinding. So tekanan adalah perubahan daya apabila molekul gas menghentam dinding bekas. Boleh Okey, cuba pula tengok ni. Okey, kita flashback sikit. Yang ni penting lah nak tahu simbol, unit dan kita boleh tulis juga dalam beberapa unit yang lain. Tekanan, apa SI unit dia? Pascal. Pascal. Okey. Apa simbol dia? Tengok sinilah. Awal terbuka semualah pula. Okey. PA, simbol untuk Pascal. Dan tekanan juga kita boleh ukur dalam sentimeter mercury, meter air ataupun bar. Isi padu, SI unit dia meter cube, meter padu. Simbol dia M cube. Dia boleh juga diukur dalam unit yang lain. Milimeter padu, sentimeter padu ataupun mililiter. While for temperature, SI unit dia dalam Kelvin, bukan darjah Celsius ya. Yang ni kadang-kadang pelajar dia careless mistake. Unit untuk Kelvin adalah K, simbol dia. Dan ini adalah unit lain. Kita boleh ukur juga suhu dalam darjah Celsius ataupun darjah Fahrenheit. Tapi Fahrenheit ni kita tak gunalah, sama ada kita ukur dalam darjah Celsius ataupun Kelvin. Okey. Tengok seterusnya. Okay, kita nak belajar satu hukum gas dekat sini. Okay, apa hubungan antara tekanan dan isi padu pada gas yang berjisim malar. Okay, cuba kamu tengok dekat gambar ni. Cikgu percaya kamu biasa tengok gambar ni atau biasa jawab soalan. Okay, cuba perhatikan perubahan saiz gelembung udara yang dibebaskan oleh seekor ikan semasa dia naik ke atas permukaan air. Tengok gelembung ni. What happened to the size as it moved towards the water surface? Bertambah. Bertambah kan, you boleh tengok size dia bertambah. The size of the air bubble increases. Okay, so dekat sini sebenarnya kita boleh study hukum Boyle. Apa kaitan di antara isi padu dan tekanan pada suhu dan jisim gas yang tetap ataupun malar? Okay, siapa ingat apa definisi untuk hukum Boyle? Anyone? Siapa ingat definisi untuk hukum Boyle? Tak payah malu. Cuba. Tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Ya, tekanan? Berkadar songsang dengan isi padu. Tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Bila kalau contoh soalan dia tanya kamu, tuliskan definisi hukum Boyle. So siapa tadi? Akila jawab tadi. Belum lengkap lagi tu Akila. Kalau dia suruh bagi definisi, kamu perlu bagi definisi yang lengkap. So siapa boleh bagi definisi yang lengkap untuk Boyle's Law? Tekanan berkadar songsang dengan isi padu pada suhu tetap. Bagus. So untuk Boyle's Law kena mention apa hubungan tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi satu gas berjisim tetap pada suhu malar. So kena mention lah tekanan berkadar songsang inversely proportional to volume. Mass dia tetap, begitu juga dengan suhu. Fixed mass of gas at constant temperature. So jangan tulis tekanan berkadar songsang dengan isi padu saja. Kena bagi definisi yang penuh. Apa yang tetap? Suhu. Suhu kena tetap. Jisim gas tu kena tetaplah untuk ketiga-tiga hukum. Dan kita tengok di sini, ini graf untuk hukum Boyle. So kamu boleh lihat P berkadar songsang dengan isi padu. Kalau kita lukiskan graf P melawan 1/V, so dia akan jadi graf garis lurus. Dan kalau kita plotkan graf PV melawan V, dia akan jadi straight line graf lah macam tu. Graf mendatar. So daripada sini, apa formula untuk hukum Boyle? Ingat tak formula hukum Boyle? P1 V1 sama dengan P2 V2. Very good. P1 V1 equal P2 V2. So kamu boleh tengoklah dekat simulasi ni. Tengok bila pressure dia rendah, isi padu dia tinggi. Bila pressure bertambah, bila tekanan bertambah, isi padu akan berkurang. So kita katakan berkadar songsang. So dekat sini macam mana kita nak jelaskan hukum Boyle ni berdasarkan teori kinetik, kamu boleh lihat.
Apabila isi padu berkurang, kenapa tekanan bertambah sebenarnya bila isi padu berkurang? Kalau kamu lihat, bila isi padu berkurang, saiz bekas ni mengecil, jarak di antara molekul tu berkurang. So bila jarak dia berkurang, apa jadi pada kadar pelanggaran? Tempat yang sempit, apa jadi pada kadar pelanggaran? Mestilah Bertambah. Yes, so dia akan langgar dengan dinding bekas dengan lebih kerap. Okay, bayangkan kamu berada dalam satu bilik yang kecil, sempit, mesti akan sentuhan itu akan kerap berlaku. Okay, maka dengan itu tekanan akan bertambah. Okay, volume decreases, gas molecule closer to each other, rate of collision between gas molecule and the wall of the container increases, hence pressure increase. Kalau dia minta kita jelaskan menggunakan teori kinetik, so kita jelaskan seperti inilah. First, jarak berkurang. Kemudian pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas, kena mention. Dengan dinding bekas kerap, maka tekanan akan bertambah. Boleh? Okay, Syafiq ada tulis to state that for a fixed mass of gas inversely proportional to its volume and temperature keep constant. Okay, very good Syafiq. Bagus kita tengok seterusnya. Ini contohlah demonstrasi untuk hukum Boyle. Kamu boleh lihat ni kita panggil pressure jar, balang tekanan. Dia letak satu apa tu marshmallow kot kalau cikgu tak silap. So bila dia ubah tekanan dalam balang tu, kamu boleh lihat isi padu benda dalam tu. Cikgu tak pasti apa benda warna putih ni. So dia akan efek pada isi padu. Okay, bila dia ubah tekanan dalam balang. Okay, jelas hukum Boyle? Ada apa nak tanya tak? Tak ada. Jelas. Okay, kalau tak ada apa nak tanya, cikgu nak tanya. Kita buat sedikit latihan. Okay, cuba tengok satu contoh ni. Raja ni menunjukkan Daniel. Ada nama Daniel tak malam ni dekat sini? Okay, so far kita ada 147 orang. Alhamdulillah. Okay, Raja 11 menunjukkan Daniel sedang berenang di bawah permukaan air, mengalami tekanan semasa menyelam. Okay, soalan pertama, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air itu. Okay, apa jawapan dia? Perhatikan gambar, baca kenyataan. Apa faktor yang mempengaruhi tekanan air itu? Keyword dia tekanan air. Volume. Okay, lagi jawapan lain ada tak? Kedalaman air. Kedalaman air. Okay, ada jawapan lain? Untuk jawapan dia, kalau kamu perhatikan, dia kata Daniel sedang berenang di bawah permukaan air mengalami tekanan semasa menyelam. Maknanya ada perubahan pada kedalaman dia. So, apakah faktor yang mempengaruhi tekanan air? Jawapan dia adalah kedalaman, depth. Okay, kedalaman mempengaruhi tekanan air. Okay, pada rajas yang sama, gelembung udara daripada Daniel bertambah besar apabila gelembung tersebut naik ke permukaan air. Okay, boleh tak kamu terangkan kenapa berlaku perubahan pada saiz gelembung udara? Ni soalan 4 markah. Okay, so how to get that 4 marks? Macam mana nak dapat 4 markah ni? Okay, cuba tuliskan. Kalau tak mau buka mic, boleh tulis dekat chat. Nanti cikgu baca jawapan kamu. Kerana kita nak dapat 4 markah untuk soalan berbentuk penerangan ini. Kenapa saiz gelembung tu? So sebelum kita jawab ni, kamu kena fahamlah apa konsep tekanan gas yang terlibat dekat sini. So apa konsep tekanan yang terlibat kat sini? Yang mana satu? Boyle ke, Charles ke ataupun Gay-Lussac? Yang mana? Boyle. Bagus, Boyle's law. So macam mana nak terangkan menggunakan hukum Boyle? Okay, cikgu bagi clue lah yang pertama. Okay, cikgu bagi the first point. Apabila gelembung udara naik ke atas, kedalaman berkurang. Okay, ini yang pertama kamu boleh tuliskan. Okay, when the bubble move towards the water surface, depth decreases. So bila kedalaman berkurang, okay, macam mana nak tulis poin yang kedua? Macam mana nak kaitkan dengan tekanan? Tekanan udara semakin berkurang dengan kedalaman. Okay, bagus. So poin yang kedua you boleh tulis tekanan udara semakin berkurang dengan kedalaman. Okay, pressure
of air decreases when depth decreases. Okay. Then yang ketiga apa? So kita tuliskan apa hukum yang kita pakai dekat sini. Mengikut hukum Boyle, bila tekanan gas berkurang, isi padu gas bertambah. Okay, kaitkan dia dengan isi padu. Ya, mengikut hukum Boyle, bila tekanan gas berkurang, isi padu gas bertambah. So akhirnya kita katakan maka saiz gelembung udara bertambah. Okay, bila dia naik ke permukaan air. Okay, nampak tak dia punya sequence macam mana kita susun. Mula-mula kita cakap dulu bila dia naik ke atas apa yang berkurang? Kedalaman. So bila kedalaman berkurang, tekanan pun akan berkurang. And then according to Boyle's law, when pressure decreases, volume of gas increases. So by then the size of the air bubble increases as it rise up to the surface. Bila dia naik ke permukaan, saiz dia akan bertambah. Okay, jelas Macam mana nak tackle soalan ni, boleh? Jelas. Boleh. Jelas. Next time kalau jumpa soalan ni, cikgu harap kamu boleh jawab dengan baiklah. Okay. Kita tengok lagi satu contoh. Ni kita nak kira-kira sikit. Tekanan atmosfera adalah setara dengan 10 meter air. Okay, dia bagi tekanan atmosfera P atm equal to 10 meter water. Berapakah jumlah tekanan yang bertindak ke atas gelembung udara dalam unit meter air apabila dia berada di permukaan? Okay. Yang kedua, bila dia berada pada kedalaman 60 meter di bawah permukaan air. Okay, macam mana nak kira? Bila berada di permukaan, berapa tekanan gelembung udara? Nombor 1 ni. Nombor 1 ni perlu kira tak? Tak. Berapa jawapan dia? 10 meter air. 10 meter air. Kenapa 10 meter air? Sebab ada permukaan tu. Sebab bila dia berada di permukaan air, tekanan atmosfera situ kamu tengok yang anak panah berwarna merah tu. Okay. Ada tekanan atmosfera bertindak pada 10 meter air. So jawapan dia 10 meter air. Okay, sekarang gelembung tu dia ada pada kedalaman 60 meter di bawah permukaan air. Tengok pula arrow warna biru tu. Sekarang sini ada satu air bubble pada kedalaman 60 meter. So berapa tekanan dekat sini sekarang? Berapa? Ada idea berapa? Bila bubble ada di sini, ada berapa jenis tekanan yang bertindak ke atas gelembung udara tu sekarang bila dia berada? Tekanan atmosfera. Ya, bagus. Ada dua tekanan. Yang pertama, tekanan atmosfera. Yang kedua, tekanan air. Okay, tekanan air ni dia merujuk kepada kedalaman. So, arrow merah campur dengan arrow biru tambah. So, berapa jawapan dia? 70 meter air. Yes, bagus. 70 meter air. Okay, tekanan atmosfera 10, tekanan air 60. Okay, kedalaman dia 60. So kita tambah dapatlah 70 meter air. Okay, jelas Cikgu, Yes. dia relate dengan bab 2 tingkatan 5 Dia dengan bab 2 tingkatan 5 adalah kaitan. Sebab sebelum ni bab 2 tu kita belajar di tingkatan 4 semasa KBSM. Sebelum ni KBSM bab 2 tu dia adalah tajuk yang ketiga sebelum kita belajar haba. Sebelum kita belajar tajuk haba ni. Tapi sekarang dia dah bawa ke tingkatan 5. Okay. Tapi kalau cikgu tak silap kamu dah belajar masa lower form kan? Tekanan ni ada kan? Ada tak belajar lower form tekanan? Lupa dah. Form 2 tak silap. Form 2 kan, cikgu rasa ada form 2. Sebab tu sepatutnya basic tu kamu dah ada. So boleh faham kalau kamu jumpa soalan dia bagi satu kedudukan pada satu kedalaman, ingat ada dua jenis tekanan yang bertindak. Yang pertama tekanan disebabkan oleh air dan yang kedua tekanan disebabkan oleh atmosfera. So kalau nak cari tekanan keseluruhan kena tambahlah. Kena tambah dua-dua ni. Kalau dia nak kira tekanan air saja, kita guna formula untuk tekanan air rho GH. Boleh Okey. Okey, dan kita tengok soalan D. Soalan D,
Sekarang dia bagi isi padu gelembung udara pada kedalaman 60 meter ni 1 sentimeter padu. Okay, kamu kena hitung isi padu gelembung udara pada permukaan air. So sekali lagi soalan ni sambungan daripada yang tadi, maknanya ini adalah hukum Boyle. So kita kena guna rumus untuk hukum Boyle. Okay, cuba kira berapa isi padu gelembung udara pada permukaan air. Sebenarnya kira tu bolehlah kira dekat sini. Dekat Jamboard ni. Kita guna dia sikit. Apa formula nak pakai? Cuba tulis dekat Jamboard ni. Kamu klik dekat link Jamboard tadi kat atas tu. Yang ada sharing dekat belakang dia tu. Okay, boleh tunjuk jalan kira dekat Jamboard. Okay, bagi sesiapa yang boleh klik link ni. So ingat bila kita nak selesaikan soalan pengiraan, first kamu kena keluarkan apa maklumat yang diberi. Kemudian kita tentukan apa rumus yang kita gunakan. Then barulah kita buat gantian dan kita cari jawapan yang betul. Tuliskan jawapan akhir dengan unit yang betul. Okay, ada siapa nak tulis dekat Jamboard cikgu ni? Cikgu tunjuk semula soalan dia. Okay, ni. Dia bagi isi padu gelembung udara pada kedalaman 60 meter ni 1 sentimeter padu. Hitung isi padu gelembung udara pada permukaan air. Okey. Dapat info dia? Okey, ada yang dah tulis tu, cikgu tengok. Okey, bagus. Okey, keluarkan maklumat dulu. Boleh cuba boleh tulis dekat Jamboard cikgu ni. Apa tulisan tak lawa pun tak apa. Cikgu pun guna mouse saja ni. Okay, cikgu tunjuk semula soalan dia. Isi padu gelembung udara pada kedalaman 60 meter adalah 1 sentimeter padu. Hitung isi padu gelembung udara pada permukaan air. Okey, berapa? Okay, ada yang tulis hukum Boyle. P1 B1 sama dengan P2. Siapa angkat tangan? Ada nak tanya soalan? Ya, Zafran. Kenapa nak tanya? Okay, ada juga yang tulis dekat page kedua ni. Page ketiga pun ada. Tak apa cikgu, saya minta link. Ya? Tadi saya minta link. Oh, link Okay, cikgu copy sekali lagi Link Jamboard Tak apa cikgu, ada yang dah. Oh, dah. Oh, ada Alia dah bagi dah. Okey. Okey, kita tengok sini dah ada jawapan. Ada dapat berapa? 6 sentimeter padu. Okey, kita tengok jawapan yang lain. Okey, rumus semua betul lah. P1 V1, P2 V2. Okey, ni siapa sedang buat ni? Tak siap lagi. Baru separuh jalan. Okey, sini pun ada. Okey, ini baru tulis formula. Sedang menyelesaikan. Sedang membuat gantian. Bagus. Yang lain boleh cuba. Salah tak apa. Kita betulkan nanti. Okay. Kalau yang tak boleh klik link tu boleh tulis juga. Tak boleh type jawapan akhir dekat chat room tu ya. Ini apa? Izzati. Ini siapa? Ini Alia. Okay. Ini dah habis. V2 sama dengan 7 cm3. Okay, ini 6 cm. Okay. Okay, ada lagi tak? Okey lah, cikgu tunjuk jawapan dia. Okey, terima kasih yang menjawab. Okey, kita nak tengok apa jawapan dia. Okey,
Okay, so kita tuliskan dulu formula. Kita keluarkan, kita tuliskan formula. Okay, dan kita buat gantian. Okay, tengok Okay, P1, V1 ni tak kisahlah mana-mana P1, V1 sama ada yang di bawah ataupun yang di atas. Okay, cikgu guna P1, V1 ni yang pada permukaan air. P2, V2 ni pada kedalaman 60 meter. Okay, perhatikan pada kedalaman 60 meter, tekanan dia tadi kita kira ke atas berapa anak-anak? 70. Bukan 60 kamu jangan terperangkap dengan maklumat ni. 60 ni dia punya kedalaman. Tapi tekanan dia pada kedalaman 60 adalah 70 meter air. Cikgu tengok ada yang terperangkap dekat sana. Sepatutnya P2 ni 70. So V2 1. Okay, so P1 adalah 10. Ini tekanan pada permukaan. So kita cari V1, maksud dia V1 adalah 7 cm padu. Ataupun kalau dalam unit meter padu 7 kali 10 kuasa 6. Okey. So siapa jawab salah tadi tu? Perhatikan ni siapa tadi ni? P ni bukan 60. Patutnya 70. Jelas Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Sebab tu Boleh soalan ni senang tapi tengok ramai yang dah terperangkap. Sebab kamu tak berhati-hati dekat sana. So ingat so tadi kita dah kira dah. Sini patutnya 70 lah. Okay, boleh Okay. So in the future, don't do the same mistake. Jangan ulang kesalahan yang sama. Okay. Kita tengok pula contoh soalan esei. Siapa suka jawab soalan esei yang 10 markah ni? 10 markah. Soalan esei 10 markah ni sebenarnya membantu kamu untuk kutip makalah dalam kertas 2. Okay, kita tengok soalan E. Ini adalah contoh soalan SPM tahun-tahun lepas. Cikgu tak ingat tahun berapa, 2016 ke 2017. Okay, pakaian renang dipakai oleh perenang dalam Raja 11 tadi. Kamu tengok tadi kan dia pakai, dia sleeveless. Dia tak ada lengan pakaian menyelam dia tu. Tidak sesuai bagi penyelam scuba untuk menyelam di dalam air sejuk. So anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri pakaian penyelam yang sesuai untuk digunakan dalam air sejuk. Okay, dia bagi kamu satu jadual. Boleh nampak tak jadual cikgu dengan jelas sebab dia agak kabur sedikit. Boleh cikgu. Boleh Nampak. Dia bagi kamu 4 jenis. P, Q, R, S. Kemudian dia bagi 4 ciri. Yang pertama, ketumpatan bahan, density of material. Yang kedua, keupayaan untuk meregang, ability to stretch. And third, thickness of material, ketebalan bahan. Ada yang nipis, ada yang tebal. Dan dia punya padanan pada tubuh, fitting. Ada yang longgar, ada yang ketat. Okay, so kamu kena tengok dan pilih pakaian selam yang sesuai digunakan di dalam air sejuk. So highlight lah di dalam air sejuk dan berikan sebab. Okay, so selalunya soalan esei 10 markah ni biasanya cikgu akan cadangkan kamu jawab dalam bentuk jadual. Okay, tulislah dalam bentuk jadual. Senang cikgu nak tengok dekat mana poin kamu. Okay, buat 2 kolom, ciri-ciri, sebab, characteristic and reason. Okey, ciri pertama, ketumpatan bahan. Kita nak pilih tinggi atau rendah? Ada 2 pilihan. Rendah. Kenapa? Ringan. Senang saja reason dia. Senang tak nak dapat markah? Senang. Tulislah ketumpatan bahan rendah. Tulis dia punya ciri dulu ketumpatan bahan. Okey, ketumpatan bahan rendah. 1 markah. Sebab dia ringan. Dapat 2 markah dekat sana. Okay, ciri yang kedua pula, keupayaan untuk meregang. Tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi, bagus. Kenapa? Kenapa nak pilih yang tinggi? Bergerak? Mudah bergerak. Okay. Ada jawapan lain? Memudahkan pergerakan untuk berenang macam okey kot. Memudahkan pergerakan. Okay. Ada jawapan lain lagi tak? Ada siapa ke pernah jawab soalan ni? Elastik. Okey, lagi kita tengok kenapa dia mudah dipakai. Satu lagi tidak koyak. Okey, satu lagi dia tahan lasak. Okey, mudah dipakai, tidak koyak, tahan lasak. Ini sebab dia, sebab yang diterimalah.
mudah dipakai, tidak koyak, tahan lasak. Boleh? Boleh. Okey, tengok pula ciri yang ketiga, ketebalan bahan. Nak berenang dekat air sejuk ni. So makan yang mana yang lebih sesuai? Tebal ke nipis? Tebal. Mestilah tebal. Kenapa? Untuk memerangkap haba. Memerangkap haba. Okey, jawapan lain? Tidak mudah koyak. Tidak mudah koyak. Lagi? Tahan lasak. Tahan lasak. Satu lagi, tidak sejuk. So dia ada banyak beberapa pilihan jawapan. Okay. Elak sejuk, tidak koyak, kuat, tahan lasak dan yang seumpama dengannya lah, yang seerti. Boleh? Okey. Dan ciri yang keempat, fitting, padanan pada tubuh. Biasanya pakaian penyelam ni dia longgar ke ketat? Ketat. Kenapa nak pilih yang ketat? Kurangkan rintangan air. Kurangkan rintangan. So kamu tulislah padanan pada tubuh ketat. Tuliskan ciri dia dulu. Kurangkan rintangan. Bagus. Okay, rintangan kurang rintangan samalah. Mudah bergerak boleh tulis dekat sini. Okay, sebab dia bila kurang rintangan tu maknanya dia lebih mudah bergerak. Ataupun boleh bergerak dengan cepat. So kita dah ada semua 4 ciri dan 4 sebab. Sekarang kita nak pilih. Nak shopping baju yang mana? PQROS. Q. Kita pilih. Q. Kita pilih Q. Kamu boleh tick lah. Q dia rendah. Okay, dan dia tinggi supaya meregang. Dan dia tebal dan dia ketat. Dia penuhi semua ciri-ciri yang kita kehendaki. So kita pilih Q dapat markah yang ke-9. Dan markah yang ke-10 tu adalah kombinasi. Kalau kamu dapat markah 1, 3, 5, 7. So kamu akan dapat markah ke-10. Ataupun kamu ada markah 2, 4, 6, 8. Kamu boleh dapat markah yang ke-10. Faham markah ke-10 ni macam mana dapat? Dia adalah kombinasi. Sama ada 1, 3, 5, 7 semua ni betul. Ataupun 2, 4, 6, 8 semua ni betul. Dapatlah markah yang ke-10. Walaupun kamu tak tulis semula dekat bawah ni. Okay, tapi biasanya cikgu akan minta kamu tulis semula dekat bawah ni lah. Tapi kalau tak tulis semula pun, ni ada 1, 2, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 boleh dapat markah ke-10. Markah kombinasi. Boleh faham jelas tak macam mana dapat markah dekat sini? Okey, so itu part yang pertama. Okay, habis dah kita tengok part yang pertama, hukum tekanan. Okey, ada apa-apa nak tanya soalan? Nak rehat sekejap ke? Boleh juga. Boleh. Nak rehat berapa lama tu? Take 5. Take 5 Okey, kita cool down sekejap. 5 minit tu lama sangat pula. 2 minit boleh? Boleh. Boleh. Sebelum kita sambung Boleh ke? dengan okey, bolehlah nak minum air sat ke, nak pergi basuh muka ke apa, bolehlah. Boleh? Okey Terima kasih cikgu. Okey. Okay, sambil-sambil kita rehat nak sambung. Kalau ada siapa yang nak tanya soalan boleh. Sama ada kamu nak tanya secara verbal ataupun nak type dekat chat tu boleh. Bagi yang sedang menonton dekat live stream tu, kita sedang bincangkan tajuk tingkatan 4 iaitu bab 4 haba dan kita fokus malam ni kepada 4.4 tekanan, hukum gas law.
Okay, ready semua? Boleh kita sambung? Ready. Boleh. Boleh. Okay, semua dah Boleh. ada. Okay, kita masih ada 149 yang masih setia hingga ke saat ini. Alhamdulillah, tahniah cikgu ucapkan. Okay, belajar ni kita kena azam kena kuat lah. Kena disiplin diri. Bila kita nak sesuatu tu untuk berjaya kena ada disiplin diri yang baik. Okay, kita teruskan dengan yang standard pembelajaran yang seterusnya. Okay, dekat sini tadi yang pertama tu kita dah lihat hukum Boyle. Dan kita sekarang kita nak tengok pula tentang satu lagi hukum, iaitu kalau kamu tengok ni mengeksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu dan suhu bagi sesuatu gas berjisim tetap pada tekanan malar. So, kita nak kaji apa hubungan antara isi padu dan suhu. So ini hukum apa ni? Which law? Hukum Charles. Hukum Yes, Charles. very good. So which law relates volume and temperature? It is Charles law. Okay. So macam mana nak faham hukum Charles ni? Biasanya dia bagi contoh seperti ini. Okay, ni bukan air sirap. Sebenarnya ni adalah gas yang berwarna. Okay, gambar menunjukkan sebuah botol plastik berisi udara yang berwarna di dalam peti sejuk. Okay, ini mula-mula dia letak macam ni. Okay, mula-mula dia letak dekat peti sejuk tu. Ini keadaan asal sebelum disejukkan. So after a few while, this is how the bottle looks like. Selepas dia sejuk, ini adalah apa yang berlaku kepada botol. Apa yang kamu boleh lihat? Apa berlaku pada botol ni? Kemek. Kemik. Dia kemik kan? You can see the bottle has been dented. Dia jadi kemik. Okay, so kalau kamu lihat apa jadi pada isi padu udara dalam botol lepas dia disejukkan. Bila kita tengok ni, perubahan bentuk ni, apa yang berubah? Isi padu. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Setuju So kalau kamu lihat dekat sini, suhu berkurang kan? Bila suhu berkurang, maknanya dia semakin sejuk. The temperature is getting lowered. Okay. So what happened to the volume? Decreases. Bila suhu berkurang, isi padu berkurang. So dekat sini kita boleh tengok lagi satu contoh. Raja ni menunjukkan molekul gas di dalam sebuah silinder. Berdasarkan teori kinetik, kenapa omboh tidak jatuh ke bawah? Okay, soalan ni dia rujuk pada rajah A. Okay, rajah A ni kita ada satu silinder, dalam tu ada molekul gas, kita letak satu beban di atas tu. Tapi kamu tengok omboh ni dia tak turun. Kenapa agaknya dia tak turun Molekul gas dia Dapat menyongkak molekul ke udara. molekul udara tu dia buat apa tu dekat omboh? Dia berlanggar dengan permukaan omboh. So dia kenakan Tekanan. 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 Dia kenakan tekanan. So molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan mengenakan satu tekanan ke atas omboh. So berat omboh tu disokong oleh tekanan udara di dalam silinder, sebab tu dia boleh maintain, dia tak jatuh. Okay. Kemudian kita tengok pula gambar Raja B, apa berlaku. Sekarang kita letak omboh ni, omboh yang sama dekat atas Bunsen burner. Kita bekalkan haba kepadanya. Okay, sekarang apa berlaku dekat suhu gas? Bertambah. Meningkat. Pastilah bertambah, meningkat, increases. The temperature increases. So, apa berlaku kepada tenaga kinetik molekul gas bila kita bekalkan haba kepada gas dalam silinder ni? Bertambah. Tenaga kinetik bertambah. Okay. Kita faham yang jadual cikgu tunjuk tadi, suhu berkadar terus dengan tenaga kinetik. So apabila suhu bertambah, tenaga kinetik, sebenarnya tenaga kinetik dulu ni dekat sini. Okay, bila tenaga kinetik molekul gas bertambah, suhu pun akan bertambah. Okay, jelas So this is how we relate temperature with the kinetic energy of the gas molecule. When we supply heat, the kinetic energy increases and the temperature increases. Boleh Okey, tengok seterusnya. Apa kuantiti fizik yang perlu dimalarkan dalam eksperimen ni? Kita nak kaji hubungan antara suhu dan isi padu. So apa kuantiti yang perlu kita malarkan? Tekanan. Volume. Tekanan. Okay, siapa kata volume tadi? Silap.
kita nak kaji suhu dengan isi padu, so kita kena tetapkan tekanan gas. Satu lagi yang mesti malar adalah jisim gas lah. Mengapa ombor ditolak ke atas? Mengapa? Isi padu gas bertambah. So bila kita bekalkan haba ni, so ombor ni dia tolak ke atas, adakah tekanan berubah? Cikgu nak tanya. Tak. Kenapa tak berubah? Sebab bila suhu meningkat, isi padu gas meningkat kan. So tekanan tu dia malar. Lagi? Nak kata macam mana? Dia malar sebab apa? Bila kamu tengok yang pertama ni A, dia ada permukaan sebesar ini kamu tengok kan. So dia ada satu kadar pelanggaran. So bila kita bekalkan haba, suhu bertambah dan dalam masa yang sama isi padu pun bertambah, maksudnya kadar pelanggaran tu adalah tetap. Kadar pelanggaran molekul dengan dinding bekas tu adalah tetap. Sebab itu tekanan adalah tetap. Itu penerangan dia. Boleh? Jelas? Oh, jelas. Kadar pelanggaran tu tetap. Sebab tu tekanan tetap. Okey? Maknanya jarak dia tu tetap. Sebab suhu bertambah, dalam masa yang sama isi padu pun bertambah. So kadar pelanggaran tu tak berubah. Sebab itu tekanan tak berubah. Okey? So daripada sini kita katakan apa kaitan antara isi padu dan suhu? Dia meningkatlah. Suhu meningkat, isi padu meningkat. Ataupun boleh juga katalah isi padu berkadar terus dengan suhu. Temperature increase, volume of gas increases. Jelas anak-anak hukum Charles? Jelas. Okey, bagus. Okey, ada yang ngantuk dah ke? Boleh lagi 9.29 sekarang. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, so kita nak study, ada satu kita nak study dia punya graf untuk hukum Charles. Bila kamu tengok dekat sini, macam mana nak faham hukum Charles ni? Yang pertama, isi padu gas bertambah apabila suhu bertambah. Yang kedua, kalau kamu tengok pada graf ni, pada suhu sifar, udara yang terperangkap dalam tiup masih lagi mempunyai isi padu gas tertentu. Tengok pada sifar ni. Pada suhu sifar ni, kalau kamu buat satu garisan, isi padu ada kan? Isi padu tak sifar kan? Maknanya dalam bekas tu dia masih ada udara at 0 degree Celsius, air trapped in the capillary still have a certain volume. Okay, so pada suhu ni, molekul gas masih lagi bergerak dan memenuhi ruang bekas. Tapi kita tengok apa berlaku kalau graf ni, kalau kita ekstrapolasikan dia, kita extend dia sampai satu titik, dia akan pergi dekat negatif 273, negatif 273 darjah. So pada ketika ini, kamu akan lihat isi padu akan bersamaan dengan sifar. Tengok dekat sini. Bila kita extend graf ni sampai negatif 273 darjah Celsius, kamu tengok isi padu sifar. Apa maksud dia? Pada suhu ni, molekul gas dikatakan tidak bergerak, tidak lagi memenuhi ruang. Kalau ada pun sangat sikit pergerakan dia. Oleh itu, isi padu gas menjadi sifar. So kita katakan suhu ni, kita panggil dia sebagai sifar mutlak. Ini adalah suhu yang paling rendah di mana aktiviti sesuatu gas itu boleh berlaku. Maknanya kalau less than that lagi, dia akan hampir-hampir pegun lah. Maknanya tak ada aktiviti gas. Kalau istilah bio tu kita boleh katakan dia macam hibernate lah. Boleh faham tak poin ni? Boleh. Sifar mutlak ni. Boleh. Boleh. Kadang-kadang dia tanya sifar mutlak tu apa? So dia adalah suhu paling rendah di mana molekul gas adalah pegun. Dia tidak memenuhi ruang, jadi isi padu dia adalah sifar. Boleh Okey, dan kalau kita tengok graf dekat bawah ni, suhu mutlak ni adalah berkadar terus dengan tekanan. Kalau dia dalam unit Kelvin lah, kalau kamu lihat. Negatif 273 darjah Celsius bersamaan dengan sifar Kelvin. 0 Kelvin. Boleh
Okey. So kita nak tulis. Kita dah tengok contoh, kita dah faham apa kaitan suhu dengan isi padu. Sekarang macam mana kita nak tuliskan hukum Charles? Sama jugalah definisi. Definisi dia kena lengkap. So macam mana? Isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak bagi gas berjisim tetap pada tekanan malar. So kata kunci dia isi padu berkadar terus. Suhu mutlak. Suhu mutlak tadi sifar Kelvin lah. Absolute zero. Gas berjisim tetap tekanan malar. Kalau kamu tengok piramid ni, macam mana kaitan dia? V directly proportional to T. So ini formula dia untuk hukum Charles. V1 bahagi dengan T1 sama dengan V2 bahagi dengan T2. So kamu boleh tengok dekat sini. Okay, bila suhu meningkat, isi padu pun meningkat. Okay, jelas hukum Charles? Boleh semua? Okay, boleh. Okay, sekarang kita nak tengok, kita nak buat sedikit calculation. Okay, ini senang saja, pertukaran unit. Okay, tukarkan unit bagi suhu di bawah. The first three on the left, change degree Celsius into Kelvin. And then the next three ni, tukarkan Kelvin kepada darjah Celsius. Okay, cuba tukar sikit. Dekat sini cikgu bagi guide lah dekat sini. Macam mana nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin. Cuba tukar. Sama ni jawapannya berapa? 47 darjah Celsius. Dalam Kelvin berapa? Tekan saja kalkulator kamu tu. 320. Kelvin. Bagus, 320. Okay, yang kedua? 373 darjah Celsius. Dalam Kelvin berapa? 646. Okay, 646. Okay, next. Negatif 200. Okay, berapa Kelvin? 73 73. 73. Okay, now Kelvin to degree Celsius. 175 Kelvin berapa darjah Celsius? Negatif 98. Negatif 98. Okay, this one? 375? 102. 102. Okay, 102. And the last one is? Berapa? 77. Okay, ni senang macam mana nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin, Kelvin kepada darjah Celsius. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, cuba tengok soalan nombor 2 dan 3 ni. Cuba baca dan perhatikan soalan ni sama ke ataupun ada beza tak soalan 2 dengan 3 ni. Kalau ada beza, apa perbezaan dia? Can you spot any difference between these two questions if there is any? Banyak dengan kepada kataan beza. Maksud beza. Banyak dengan kepada. Okay, nombor 2 ni dia meningkat kepada 30 darjah Celsius. Soalan ketiga meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Maksud dia suhu akhir dia tu berbeza kan? Betul? Ya. Betul. Okay, cuba selesaikan soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okay, cuba buat dekat Jamboard tu. Soalan nombor 2, soalan nombor 3. Okay, jawab mana-mana satu lah kamu nak jawab nombor 2 ke ataupun nak jawab nombor 3. Bolehlah kar dekat Jamboard tadi. Okay, jawab salah satu saja, nombor 2 atau nombor 3. Okay, kita sekarang berdepan dengan soalan yang melibatkan hukum apa? Charles. Yes, hukum Charles. So kena tahulah Charles. formula untuk hukum Charles. So jawab salah satu 2 atau 3. Kita nak tengok apa beza jawapan akhir dia. Ya, ada yang jawab dekat Jamboard. Kita tunjuk sikit. Ini yang tadi. Boleh buka page yang barulah. Okay. Kita boleh pilih salah satu soalan yang ada dekat Jamboard. Cikgu tunjuk semula jawab soalan dia. Yang pertama, kita ada satu silinder mengandungi 200 cm padu gas pada suhu 27 darjah Celsius. Gas itu dipanaskan sehingga suhunya meningkat kepada 30 darjah. Ombos silinder mengembang di bawah tekanan malar. Berapa isi padu akhir gas?
Soalan ketiga lebih kurang sama, bezanya di sini meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Okey, jadi kita pergi cepat sikit lah sambil kawan kamu cuba jawab tu. Okey, sini dah ada satu. B1 200, 27. Ini B2 bagi berapa? Okey. Okay, ada siapa dah dapat jawapan untuk soalan nombor 2? Boleh kongsi? Ataupun untuk soalan nombor 3? Ahmad Nur Habri 197.56. Ni soalan yang mana Habri? Soalan 2 atau soalan 3? Ni siapa tak habis jawab lagi ni? Baru jalan. Okay. Soalan 2. Okay. Cikgu tunjuk Okay. First, kamu kena ingat bila kamu selesaikan soalan yang melibatkan hukum gas, suhu tu kena dalam unit apa? Kelvin. Yes, suhu dia kena dalam Kelvin. Okay, maksudnya ni kita kena tukar dia kepada Kelvin. Sebab tu cikgu bagi soalan 1 tadi, tukar kepada Kelvin. Kena ingat kena letak suhu. So suhu untuk soalan 2 ni, suhu awal dia 300 Kelvin. 27. 300 Kelvin. Suhu akhir dia 30 darjah Celsius. So dalam Kelvin 303. Baru kita guna formula ni. Baru kita masukkan. Okay, B1 200. T1 300. Silap. Okay, silap tak apa. Okay, silap sekarang tak apa. Jangan silap masa exam nanti Okay, then kita nak cari B2. So B2 adalah 202 cm padu. Okay. Soalan 3. Sama juga. Suhu awal 300. Suhu akhir dia kata meningkat sebanyak 30. Maknanya awal tu 27. So akhir tu dia tambah lagi 30. Maksudnya final temperature is 57 darjah. So tukar kepada Kelvin 330. Okay. Dan kita apply formula untuk hukum Charles. Kita buat gantian. So V2 adalah 220 cm padu. Okay, ingat please bear in mind bila you deal dengan soalan hukum gas, suhu kena sentiasa dalam Kelvin. Okay. Okay, tengok soalan 4. Okay, soalan 4. Okay, macam mana nak buat soalan ni? Sekarang kita ada satu gambar rajah, satu tiup kaca. Dalam tu ada udara terperangkap ni pada ketinggian 29 cm pada 17 darjah Celsius. Okay, dia kata berapa panjang menegak turus udara terperangkap pada suhu 57 darjah Celsius. Okay, so 29 pada suhu 17, panjang dia 29. So bila suhu meningkat, so logiknya dia akan meningkatlah. Panjang turus ni mewakili isi padu sebenarnya. Mewakili isi padu udara terperangkap. So sekali lagi, ingat suhu kena dalam Kelvin. Okay, so pertama 17,290 Kelvin. So suhu akhir dia bagi 57. So dalam Kelvin 330. So kita nak cari apa? Kita nak cari B2. Okay. So ini 29, B1, T1 290, T2 330, so B2 sama dengan 33 cm padu. Okey, boleh Nombor 4 boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, sekarang kita nak tengok hukum gas yang terakhir. Okay, hukum tekanan ataupun Gay-Lussac law. Apa hubungan antara tekanan dan suhu bagi gas berjisim tetap pada isi padu malat. Kamu tengok dekat sini. Piston kiri kanan ni, isi padu dia sama. Ini low pressure. Ini high pressure. Ini cool gas. Ini hot gas. Okay. So, kita tengok dekat sini. Ni dia bagi satu gambar foto. Gambar ni sebenarnya dalam buku teks tingkatan 4. Ia menunjukkan tekanan udara dalam tayar sebuah kereta diukur pada satu hari yang panas. Pemandu kereta menyentuh tayar selepas perjalanan mendapati tayar itu lebih panas daripada sebelum perjalanan. Yang pertama ni tolok tekanan, ini sebelum perjalanan. Kamu boleh tengok di sana lebih kuranglah 200.
Lepas perjalanan tu dia meningkat lebih daripada 200 tekanan dia. Okey. Sekarang kita nak tengok dekat sini gambar ni. Okey, kamu tengok dekat sini. Gambar ni, gambar rajah ni menunjukkan satu gas berjisim tetap dipanaskan pada isi padu malar ni. Isi padu dia tak berubah, you boleh tengok. Saiz dia kiri kanan tu sama. Apa berlaku pada molekul gas apabila dipanaskan? Ni sekali lagi. Apa berlaku pada molekul gas apabila dipanaskan? Bergetar. Dia akan bergetar tu of course lah. Okay, kita nak cerita dari segi hukum tekanan. So tenaga kinetik bertambah, dia bergerak dengan lebih laju dan berlanggar dengan lebih keras. Okay, maksud dia tekanan dia akan meningkat lah. So, tekanan akan bertambah disebabkan oleh kadar pelanggaran di antara molekul gas dengan dinding bekas bertambah. Okey, so dekat sini kita boleh tuliskan apa hubungan antara tekanan gas dengan suhu. So apa hubungan dia? Suhu bertambah. Yes, bagus. Suhu bertambah, tekanan gas bertambah. Temperature increases, pressure increases. Okey, boleh Okay, kita tengok sekarang graf untuk tekanan. Sama macam Charles Law tadi. Tekanan gas bertambah secara linear dengan suhu. Ini kalau kita refer pada gas ini, tekanan melawan suhu dalam darjah Celsius. Okay, kalau kamu lihat, ini adalah graf linear dekat sini. And then, untuk graf tekanan melawan suhu dalam Kelvin, graf dia adalah berkadar terus kan, berkadar terus sebab dia mula dari kosong, dia mula dari sifar. So graf ni berkadar terus. Kalau suhu dalam darjah Celsius dia bertambah secara linear, tekanan bertambah secara linear dengan suhu dalam darjah Celsius. Okay, so apa kita faham daripada dua graf ni? Pada suhu sifar darjah Celsius, molekul gas masih lagi bergerak. Okay, kamu tengok dekat sifar ni, ada tekanan tak? Ada kan? Ada bacaan tekanan kan? Suhu sifar darjah, tekanan ada bacaan kan? Ada. Dia dekat suhu sifar darjah Celsius ni masih ada aktiviti pergerakan. So bila dia bergerak ada pelanggaran, ada tekanan. Tapi bila kita panjangkan graf ni, when we extrapolate this graph sampai sini, negatif 27 darjah Celsius. Sekarang apa berlaku pada tekanan? Tiada. Sifar, tekanan menjadi sifar. Maksud dia pada suhu ni negatif 27.3 darjah Celsius, sifar mutlak, molekul gas tidak bergerak, tidak berlanggar dengan dinding bekas. Maksudnya tak ada tekanan lah yang terhasil, sebab tu dia menjadi sifar. Okay. So bila kita ubah ni kepada graf ni, kepada suhu dalam Kelvin, sifar ni sama dengan negatif 273 darjah Celsius. So kita akan dapat graf berkadar terus. Okay, graf P lawan T, satu lurus, garis lurus melalui asalan. So kita simpulkan tekanan gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Okay, boleh. Suhu mutlak tu sifar Kelvin ataupun negatif 273 darjah Celsius. So daripada sini kita boleh tuliskanlah definisi untuk hukum tekanan ataupun dia panggil sebagai hukum Gay-Lussac. Okay. Tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak bagi gas berjisim tetap pada isi padu malar. Okay, boleh Ini formula dia. P1 sama dengan P2 bagi dengan P2 dan ingat T ni mesti dalam unit Kelvin. Unit Kelvin. Okey, bagus. Ada respon lagi. Bagus. Okey, kita tengok. Kita cubalah soalan ni. Soalan nombor 1. Okey, tekanan gas nitrogen dalam sebuah mentol 60 kilopascal pada suhu 20 darjah Celsius. Hitung suhu gas apabila tekanan dalam mentol meningkat kepada 90 kilopascal selepas mentol dipanaskan. Okey. So, first kita kena tahu dia relate dengan apa? Dengan hukum tekanan. Kemudian apa maklumat yang kita ada? Apa formula yang kita nak guna? Okay, apa yang kita cari? Kita cari T2, suhu akhir. Okay.
kita ada T1 293 Kelvin, 20 darjah Celsius. So kita gunakan formula untuk tekanan dan kita buat gantian seperti biasa. So dengan ini kita akan dapat T2 sama dengan 439.5 Kelvin. Kalau dia minta kita tukar dalam darjah Celsius, kita tolak dengan 273. Maksudnya 166.5 darjah Celsius. Boleh Okey, kita tengoklah satu contoh dekat sini. Okey, cuba tengok soalan ni. Ada sebuah kereta memulakan satu perjalanan yang jauh dari Melaka ke Kedah melalui lebuh raya utara selatan. Mengapa tayar kereta menjadi panas selepas perjalanan yang jauh? Kenapa Geseran antara tayar dengan jalan. Okey, bagus. Geseran. So, geseran antara tayar dengan permukaan jalan. The frictional force causes the temperature to increase. Okay. Apa berlaku kepada tekanan udara dalam tayar selepas perjalanan yang jauh? Bertambah. Tekanan akan meningkat. Okay. Bertambah. Increases. Okay. Apa akibat buruk yang mungkin berlaku? Kalau tekanan ni semakin lama semakin bertambah, kamu pun tak henti driving, terus saja drive, nak cepat sampai, agak-agak apa boleh berlaku? Tayar meletup. Meletup. Tayar boleh meletup. Silap-silap kamu pun masuk hospital. Okay. Kalau lebih teruk mungkin boleh menyebabkan kemalangan maut. Kita tak mahu macam tu. Tekanan boleh menyebabkan tayar meletup. Apa kebaikannya seorang pemandu berhenti di tempat rehat dan rawat? Kenapa bila kamu travel to a long journey, you kena berehat sebentar. Selepas beberapa ketika kena masuklah RNR tu sekejap. Untuk apa? Dapat Mengurangkan tekanan. Sebenarnya bukan saja kita nak rehat, tapi kita nak sejukkan tayar tu. So bila dia sejuk, tekanan dia akan berkurangan. Itu tujuan dia. Sejukkan tayar ataupun kurangkan tekanan dalam tayar. Okey, ni salah satu contoh lagi aplikasi. Alah, dah terkeluar pula jawapan di dalam bahasa Inggeris tu. Tak apalah. Okay, terangkan mengapa arahan berikut dicatatkan pada tin aerosol. Kamu biasa tengok kan, kalau tin aerosol, ada satu warning dekat sana. Jangan ditebu atau dicampak ke dalam api. Kalau kamu perasanlah. Kemudian dia kata namakan hukum gas yang terlibat. Kenapa agaknya dia bagi warning sebegitu? Soalan ni 4 markah. Soalan bocor lah pula, ada jawapan dekat sana. Tak apalah, cikgu bacakan saja. So, kenapa kita tak boleh campak dalam api? Apabila tin dipanaskan, apa jadi? Suhu gas dalam tin tu dia bertambah. Okay? So, bila suhu bertambah, maksud dia ada pelanggaran antara molekul dengan dinding bekas bertambah. So, ini akan menyebabkan tekanan bertambah. So, tin itu dia boleh meletup. Okay. Apa hukum yang kita pakai dekat sini? Hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Boleh jelas Ini soalan berbentuk aplikasi. Nampak mudah, penerangannya pun mudah. Tin dipanaskan, suhu bertambah. Kadar pelanggaran meningkat, kena mention kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas bertambah. Tekanan bertambah, tin boleh meletup. Hukum dia, hukum tekanan. Hukum Gay-Lussac. Okey? Okey, habis dah slide yang kedua. Okey? Sikit lagi kita nak habis. Okay, ada satu part lagi. Okey, ini dah final part. Part yang ketiga. Boleh lagi ke? Boleh cikgu. Ada energi lagi Boleh Okey. Ada. Contoh. Okey, kita tengoklah contoh beberapa contoh soalan SPM untuk tajuk Haben. Okey. Kita tengok contoh kertas di bahagian A, kertas 2. Okeylah, ini cikgu ambil daripada percubaan Melaka tahun 2008. Lama dah soalan ni. Kamu ada satu diagram 6.1, 6.2 menunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat satu hukum gas. Satu turus udara diperangkap dalam tiub kapilari dan dipanaskan untuk beberapa ketika. So kamu boleh tengok gambar ni, dekat bawah ni ada satu udara terperangkap. Sini pun ada. Kita letak Bunsen burner
Kamu tengok asid sulfuric ni ada dekat atas. Kenapa kita guna asid sulfuric ya dalam eksperimen ni? Dalam tiup ni kenapa kita guna asid sulfuric? Sebagai mangkin. Ya? Sebagai mangkin. Sebagai mangkin. Ada jawapan lain tak? Kenapa? Asid sulfuric ni kenapa kita guna? Kita guna asid sulfuric pekat sebab dia adalah cair dan tidak mudah meruap. Sebab itu kita gunakan dia asid, kita gunakan asid sulfuric pekat di dalam ni. Okay, itu jarang tanya jawab soalan ni, tapi in case dia tanya kenapa kita guna asid sulfuric pekat, sebab dia adalah cair yang highly volatile, dia tak mudah meruap. So bila kita panaskan tu dia tak hilang lah. So dia boleh jadi indikator. Kita nak tengok dekat mana scale tu. Okay, apa soalan dia? Apa maksud haba? Okay, soalan ni dia merangkumi semua beberapa contoh soalan dalam bab 4. So ini yang basic lah. Apa maksud haba? Pelajar-pelajar, anak-anak. Haba ialah satu bentuk tenaga. It's a form of energy. A Bagus. form of energy. Satu bentuk tenaga. Ringkas saja. Satu bentuk tenaga. Form of energy. Okay, sekarang kita nak bandingkan panjang turus udara terperangkap dalam 6.1 dan 6.2. Okay, apa yang kamu dapat lihat? How to compare the length of a track. Udara terperangkap tu dekat bawah ni. Tengok. So how to say? Mana? Ini boleh tulis 6.2 lebih besar daripada 6.1. Maksudnya panjang turus udara terperangkap sini ni, dia lebih panjang daripada yang 6.1 kat sini. Boleh nampak tak? Boleh cikgu. Okay, yang ini kita boleh guna matematik simbol tak ada masalah. Ini diterima. Kamu boleh jawab 6.2 lebih panjang daripada 6.1, or you just write the mathematical symbol. Boleh terima. Okay. Dan ini bandingkan suhu udara terperangkap. Ini ada Bunsen burner, ini tak ada Bunsen burner. So how can you compare the temperature? Which one higher, which one lower? Banding. 6.2 lebih daripada 6.1. Sama, kita boleh guna macam ni. 6.2 lebih besar daripada 6.1. Okey. Namakan kuantiti fizik yang diwakili oleh panjang turus udara terperangkap. Okay, what is a physical quantity represent by the length of the air trap? Isi padu. Yes, bagus. Isi padu, volume. So dekat sini kita tahu hukum apa sebenarnya yang terlibat. Okay, apa hubungan antara isi padu tadi yang kita namakan tu dengan suhu? How to write the relationship between volume and temperature according to this two diagram? Macam mana nak tulis hubungan? Berkadar terus. Okey, berkadar terus. Semakin bertambah. Kamu boleh jawab suhu meningkat, isi padu meningkat. Suhu bertambah, isi padu bertambah. Atau tuliskan saja bertambah-bertambah. Pun boleh diterima. Meningkat-meningkat. Atau you boleh cakap berkadar terus. So dia ada banyak option lah. Temperature increase, volume increase, increase, directly proportional. Apa hukum fizik yang terlibat? Hukum Charles. Hukum Charles. Okay, jangan tulis hukum gas jangan tulis hukum gas. Hukum gas tu terlalu umum. So kena tuliskan hukum Charles. Charles law. Okay, boleh? Okay, tengok soalan D. Soalan D tadi cikgu ada tunjuk graf ni kan. Apa nama yang diberikan kepada suhu theta? Theta ni negatif 273 darjah Celsius. Kita panggil dia sebagai apa? Suhu mutlak. Suhu mutlak. Sifar mutlak, suhu mutlak, absolute zero, absolute temperature. Okay. Apakah satu ciri gas pada sifar mutlak ni? Macam mana nak tuliskan? Nyatakan satu ciri gas. One characteristic of gas. Pegun. Pegun. Apa yang pegun? Molekul gas. Kena cakap. Kena letakkan meter. Molekul gas pegun. Ataupun kamu boleh katakan isi padu gas sifar. Sebab dia tunjuk sini isi padu gas sifar. Okay, gas molecule at stationary or the volume of the gas is 0. Okay, tengok pula soalan kedua. Okay, Raja 8.1. Satu termometer merkuri yang belum ditentu ukur. Yang ni tak ada kaitan dengan hukum gas Yang ni cikgu campur daripada keseluruhan bab. Okay.
Sekarang kita ada termometer yang kita tak ukur pada suhu sifar panjang turus 6 cm. Okay, pada darjah 8.2 kita letak dia pada 100 darjah Celsius. Sekarang panjang turus dia 20 cm. Tadi 6 cm ni kita letak dia dekat ais pada suhu sifar darjah Celsius. Kemudian termometer ni kita letakkan dalam satu cecair panas yang kita tak tahu suhu dia berapa. Dan panjang turus dia 16 cm. Okay, dapat tak maklumat dia? 0 darjah Celsius, panjang dia 6. 100 darjah Celsius, 20 cm. Pada liquid yang kita tak tahu suhu dia berapa, panjang turus tu 16 cm. Okay, soalan dia yang pertama senang saja. Suhu adalah kuantiti asas ataupun terbitan. Asas. Asas. Ada berapa kuantiti asas? Siapa ingat ada berapa kuantiti asas dalam fizik? Ada 7. Okay, ada 7 yang kamu kena ingat. Okay. Berdasarkan rajah 8.1 dan 8.2, tentukan perbezaan bagi panjang turus merkuri. Dia kata 8.1 dan 8.2, apa panjang perbezaan turus merkuri? Perbezaan panjang. Ini 6 cm, ini 20 cm. So beza dia berapa? 14. Kita tolaklah. Soalan ni senang saja, 14 cm. Okay. Seterusnya berdasarkan rajah 8.3, jawapan dalam B1, kita nak kira berapa suhu cecair panas ni, theta darjah Celsius ni. Macam mana nak hitung? Apa formula? Ingat tak apa formula nak gunakan untuk termometer yang tak ada senggat, yang uncalibrated thermometer? Formula ni dalam formula list tak beri formula ni tak diberi. Okay, formula dia theta sama dengan L not bahagi dengan L100. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, so tadi ni 16 ni tolak dengan 6 panjang pada sifar darjah Celsius. Kemudian yang di bawah ni panjang pada 100 tolak dengan panjang pada suhu awal perbezaan tadi. So kita akan dapat 71.43 darjah Celsius. Formula ni kamu kena ingat sebab dia tak beri dalam formula list untuk kertas 1 ataupun kertas 2. Boleh Okay, soalan ketiga. Apa akan berlaku kepada takat didih air apabila dididihkan di atas puncak sebuah gunung? Apa jadi? Takat didih kurang daripada Takat didih berkurang atau bertambah? Berkurang. Kenapa berkurang? Sebab atas gunung sejuk. Sejuk. Boleh jawab tak atas gunung sejuk? Tak boleh. Sebab apa? Tekanan di atas gunung berkurang. So dia kaitkan tekanan dengan suhu. Berkurang ataupun kurang daripada 100 darjah Celsius. Kalau dia tanya kenapa? Tekanan berkurang ataupun tekanan rendah. Okey. Sekarang contoh soalan ni. Dia nak kamu pilih. Dia bagi kamu beberapa contoh termometer PQRS. Dia bagi julat ini dan dia bagi diameter dan dia bagi kejituan. Kita nak pilih termometer yang sesuai untuk mengukur suhu badan pesakit. Kita nak pilih yang mana? Beri satu sebab bagi jawapan P1. Yang pertama, apa julat yang sesuai? Kita ada 0, 100, 30 hingga 45. Mana satu kita nak pilih? 30-45. 30-45. Kenapa? Suhu badan normal 37. Very good. So ini adalah suhu badan, suhu normal badan manusia berada di antara 30 hingga 45 darjah Celsius. Dia tak pernah pergi cecah sampai 70, 60. So tak perlu guna yang 0 hingga 100. Kemudian diameter yang sesuai. Nak mana? Diameter yang kecil atau besar? Kecil. Kenapa kecil? Sebab dia lebih sensitif. Dia boleh kesan perubahan suhu dengan lebih cepat. Soalan ketiga terusnya. Tengoklah contoh ni. Bongkar P dan Q, darjah 1,
mempunyai jisim yang sama. P dengan Q. Jisim dia sama. Okay, kita rendam dalam air mendidih dalam jangka masa yang lama. P dan Q itu kemudian masing-masing dipindahkan serentak ke dalam beaker X dan beaker Y seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey. Okay, faham kita punya situasi? Okay, kemudian dia tanya, jisim air dalam beaker X dan Y 0.25 kg. Suhu awal setiap beaker adalah sama. Okey, ini soalan berkaitan dengan muatan haba. Muatan haba. Okey, apakah suhu awal bongkar-bongkar? Tadi kita didihkan kan serentak. Apa suhu awal dia? Tengok balik tadi gambar rajah. Okey. Dia kata kedua-dua bongkar direndam dalam air mendidih dalam jangka masa yang lama. Maksud dia suhu awal dia berapa? 100 darjah Celsius. Okay, kemudian dia bagi kita maklumat ni. Okey, soalan seterusnya. Kemudian dia angkat kedua-dua ni, P dia rendam dalam beaker X, Q dia rendam dalam beaker Y. Dan didapati suhu air di dalam beaker Y lebih tinggi daripada suhu air di dalam beaker X. Kenapa? Kenapa suhu air dalam beaker Y lebih tinggi daripada beaker X? Berdasarkan maklumat yang diberi dekat sini. Sebab apa? Muatan haba tentu Q. Muatan haba dia. Muatan haba Q lebih rendah. So, ingat bahan yang muatan haba dia lebih rendah, dia serap haba dan dia bebaskan haba dengan lebih cepat. Substance with lower specific capacity absorb and release heat faster. So, suhu air meningkat dengan cepat. Soalan seterusnya, kita nak kira kenaikan suhu air. Ini kita ulang kajilah tadi bab. Walaupun kita bincang bab tekanan, soalan belakang ni cikgu campur daripada semua yang depan-depan. Hitung kenaikan suhu air dalam beaker Y jika bongkar Q membebaskan 8,400 joule tenaga haba. Apa formula nak kira kenaikan suhu air? Kita ada QMC theta. QMC theta. Kita diberi maklumat ni. Kita nak kirakan theta. So, haba dibebas oleh bongkar sama dengan haba yang diserap oleh air. So, Q sama dengan MC theta. So, perubahannya 8 darjah Celsius. Dalam pengiraan ni, apa andaian yang kita buat? Normally, what assumption we made when doing this calculation? No heat loss to the surrounding. Tiada haba yang hilang ke persekitaran. Jelas Okey, soalan C. Mengapa bola pingpong, kemik, boleh dibaiki dengan meletakkan bola itu di dalam air yang panas? Apakah hukum gas yang terlibat? Ini balik kepada hukum gas. Kenapa? Hukum Charles. Hukum apa dia kat sini? Hukum Charles. Hukum Charles. Bila kita letak dia dalam air panas, suhu bertambah. Bila suhu bertambah, isi padu gas bertambah. So bola tu dia akan balik kepada saiz asal dia. So hukum apa? Hukum Charles. Boleh soalan seterusnya. Soalan 4. Soalan 4. Apa berpeluh satu cara badan kita mengekalkan suhu badan? Sebahagian besar peluh adalah air dan dikeluarkan oleh kelenjar peluh seperti ditunjukkan dalam rajah. Apa perubahan jirim yang berlaku semasa kita berpeluh? Bila kita apa perubahan jirim yang berlaku? Kapilari. Perubahan jirim. Liquid. Liquid tu Gas. Gas. Liquid tu gas. Cair kepada gas. Apabila peluh tu tersejak, dia tukar kepada gas. Seterusnya, teori kinetik jirim. Bagaimana proses penyejakan mengeluarkan haba dari badan kita? Macam mana dengan berpeluh tu boleh sejukkan badan? Ada idea? Haba dibebaskan ke sekitaran. Macam mana haba dari badan diserap? Bila kita berpeluh, macam mana peluh tu boleh tersejak? Dia akan serap haba daripada badan. So haba yang diserap oleh peluh tu digunakan untuk memutuskan daya ikatan antara molekul air peluh. So oleh itu suhu badan akan menurun sebab haba keluar daripada badan. Apa konsep fizik yang terlibat semasa konsep penyejatan?
Penyejatan. Apa konsep fizik yang terlibat semasa proses penyejatan peluh? Apa konsep fizik? Anyone? Evaporation. Haba, pendam, tentu, penguapan. Okey, cecair berubah kepada gas pada suhu yang tetap. So konsep dia haba, pendam, tentu, penguapan, latent heat or vaporization. Okey, soalan terakhirlah untuk bahagian ni. Kita tengok satu contoh soalan pengiraan. Semasa bermain badminton, dah pukul 10 lebih dah. Sikit lagi. 0.05 kilogram peluh tersejat dari badan Boon Kiong. Hitungkan kuantiti haba yang hilang disebabkan oleh penyejatan peluh itu. Haba pendam tentu penguapan ialah 2.3 kali 10 kuasa 6 joule per kg. Boleh kira tak berapa? Apa formula kita guna dekat sini? Q sama dengan ML. Bagus. Kamu diberi dengan informasi ini. M 0.05, L 2.3 times 10⁶. So we are looking for Q. Keyword dia haba pendam tentu penguapan. Okay, dia bagi so Q sama dengan ML. Nantikan saja. So jawapan dia 1.15 kali 10 kuasa 5 joule. Okey lah. Okay. Cikgu rasa yang ni cikgu pergi cepat sedikit lah sebab kita dah melebihi pukul 10. Kita tengoklah beberapa contoh soalan yang 4 markah. Soalan esei 4 markah. Mengapa periuk memasak diperbuat daripada konduktor haba yang baik? Tapi dia punya pemegang tu diperbuat daripada konduktor haba yang lemah. Kenapa? Yang pertama kita boleh tuliskan konduktor haba yang baik mempunyai muatan haba tentu yang kecil. So, badan periuk boleh dipanaskan dengan cepat. And for the handle, it normally made from a high heat conductor. Large heat capacity. Konduktor haba yang lemah mempunyai muatan haba tentu yang besar. So, pemegang dia tidak mudah panas. So, ingat ya, body kita buat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang rendah supaya dia cepat serap haba. Periuk cepat panas. Pemegang dia kita buat daripada bahan yang mempunyai haba specific heat capacity yang tinggi supaya dia serap haba dengan perlahan so dia tak mudah panas. Jelas soalan ni. Soalan kedua, kapsul angkasa. Bagaimana dia boleh bertahan pada suhu tinggi? Kapsul angkasa ni. Yang pertama, kita kena faham bila dia memasuki atmosfera bumi, dia akan bergerak dengan satu hal laju yang sangat tinggi. So dia akan alami geseran udara menyebabkan suhunya meningkat. So lapisan luar tu dia terbuat daripada bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. So dengan ini kapsul menjadi lambat panas dan tidak mudah terbakar. So suhu dia meningkat dengan perlahan. So dia tak mudah terbakar. Yang ketiga, bagaimana pam basikal berfungsi? Bagi cikgu satu konsep tekanan yang kita aplikasikan dalam pam basikal. Hukum yang mana? Siapa ada basikal kat rumah biasa pam tayar tu, hukum apa kita apply dekat sana? Pam basikal. Hukum Boyle. Yes, hukum Boyle. Bila kita tolak piston ke bawah, isi padu udara dalam pam berkurang. Hukum Boyle ke? Betul lah. Betul lah hukum Boyle. So menurut hukum Boyle, so tekanan udara dalam pam akan bertambah. Isi padu berkurang, tekanan bertambah. So tekanan udara yang kuat ni dia akan tolak udara masuk ke dalam tayar melalui injap. Kamu boleh tengok ada injap dekat sini, kita sambung dekat tayar. And then injap ni dia ada satu valve. Dia ada satu valve. Valve ini dia akan halang. Dia one way. Injap ni dia one way. So injap sehala ni menghalang udara daripada mengalir semua ke pam. Bila kamu tarik piston ke atas tu, so udara dalam tayar tu dia takkan keluar semula. Itu maksud dia. And soalan terakhir untuk malam ni.
ada satu ikan ni, kita panggil ikan angler. Dia hanya hidup di dasar laut. Bila dibawa ke permukaan, ikan tu akan mati. Menggunakan konsep fizik yang sesuai. Kenapa agaknya dia mati bila dia naik ke darat? Siapa boleh explain? Agak-agak hukum tekanan yang mana ni? Hukum tekanan yang mana? Hukum gas yang mana ni? Ikan ni dia hidup di dasar laut saja. Kalau kamu tengok ada satu kartun baru kan, monster, fish monster, sea monster. Ni dia punya uncle. So kenapa dia mati bila naik ke permukaan? Jadi tekanan rendah. So kita tengoklah dekat sini. Dasar laut sangat dalam, tekanan di bawah tu dia sangat tinggi. So bila ikan ni dia naik ke permukaan, apa berlaku pada tekanan gas dalam badan ikan? Dia akan berkurang. Kerana dia berkurang dengan kedalaman. So bila tekanan berkurang menurut hukum Boyle, so bila tekanan berkurang maknanya isi padu gas dalam badan ikan tu dia akan bertambah. So apa akan jadi? Ikan tu dia akan mengembang dan dia akan meletup. So dia akan matilah. Ini penjelasan dia menggunakan hukum Boyle. Sama kes dengan buih tadilah. Sebenarnya dia sama kes dengan buih tadi. Saiz dia membesar bila dia menghampiri permukaan. So ikan ni dia sesuai hidup dekat laut dalam. Bila dia naik atas, isi padu gas dalam badan dia akan bertambah disebabkan oleh pengurangan tekanan. So dia akan, dia boleh meletup dan dia mati. Jelas Okeylah, so cikgu rasa itu saja untuk malam ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang masih lagi stay 95 setakat ini. Dan cikgu minta maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan di sepanjang perkongsian cikgu pada malam ni. Sebelum tu bagi yang stay ni, cikgu nak bagi kamu satu, tak adalah hadiah kecil lah. Kamu nak tak nota yang cikgu share malam ni? Nak, cikgu nak. Cikgu paste link dia dekat chat ni, kamu boleh ambil dia punya link. Bolehlah muat turun, bolehlah simpan untuk bacaan. Dapat tak link? Dapat. Dapat you. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih dan syabas. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang cikgu kongsi malam ni adalah sedikit manfaatnya daripada kamu. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah. Okey ada apa-apa nak tanya sebelum kita tutup majlis? Ada? Tak ada Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Kita tutuplah. Ya. Selamat cikgu. Dapat link latihan? Okey, kita tutuplah dengan tasbih kifara dan suratul as. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Boleh rehat esok jangan lupa ikut PDPR. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Selamat malam.